Ikut je. Ada banyak awak. Sebab tadi dia kata dia nak jumpa ibu dia kat balai. Mana ya? Tadi kata nak jumpa kat balai. Si Farhan dia angkat tangan dia. Angkat nampuk saya. Saya pun cakap, buatlah suka hati kau lah, biarlah saya mati. Dia terus heret saya. Dia kata saya dah gila. Saya ni luka ni kat sini. Ni yang darah malam tu kan. Ni. Sini lebam-lebam. Lepas tu kaki saya tergantung kat tangga tu. Dia tarik kaki. Sampai kat bawah. Ada satu tong tu dia lempar saya kat situ. Dia orang 3 orang gempuh saya. Gempuh naik atas kan. Empaan tu dia ambil macam besi dia nak hentak saya. Yang 2 orang lagi dah naik tarik mak saya kan. Anak-anak lelaki saya lebih agungkan bibi yang jaga dia daripada saya yang melahirkan. Saya ampunkan dosa anak saya. Sekiranya saya mati awal. Hari ini kami berada di Balai Polis Teluk Kemang untuk membuat satu report, cuba ugut mak dia. Kita sebagai seorang anak takkanlah tak ada hati. Doa. Sini. Sini mana? Sini mana? Sini. Tak ada, saya ada. Sini. Saya ada sini. Ada. Kau kat mana? Assalamualaikum. Satu je saya minta. Apa dia? Live je kan? Kita ada record boleh record. Okey. Assalamualaikum. Salam. Sihat. Tak record tak apa, record boleh. Jom. Apa khabar? Ha? Kita buat kat sini lah. Bagi mak. Dia kan suka viral budak ni. Jadi kita bagi dia viral sekali. Dia seronok view. Panggil mak bahasa macam-macam. Mas, cuba Cik Mas cerita daripada awal apa yang berlaku waktu dia seret Cik Mas tu. Tak apa, saya ada sini, jangan risau. Mula-mula cerita dia, saya tengah stroke masa tu. Okey. Saya tegur dia dekat dapur. Pasal dia selalu live TikTok cakap kotor-kotor. Macam mana? Dia cakap kotor-kotor. Dia cakap kotor. Dia selalu sumpah-sumpah orang. Dia sumpah Cik Mas lah? Tak, ini Habis? belum lagi. Belum lagi, okey. Ini masa yang first dia marah saya. Lepas tu dekat dapur dia tengah masak, nak buat nasi lemak. Okey. Dia nak buat sambal. Saya masa tu baru nak makan. Okey. Dia hentak-hentak barang semua. Lepas tu saya tegur cakap adik, masa suara tak ada. Suara saya tak ada pun. Saya stroke. Saya cakap adik, janganlah cakap kotor kat TikTok. Jangan cakap kotor-kotor kat TikTok lah. Kita berniaga. Nanti kan saya malu. Masa tu saya masih guna nama Mama lagi dengan dia orang. Cakap Mama malu nanti. Boleh tak jangan campur saya punya urusan? Jangan campur, jangan masuk kat TikTok saya. Boleh tak? Jangan campur urusan saya. Saya nak berniaga, dah lah tak sokong saya berniaga. Saya cakap, saya terus malu masa tu. Sebab anak saya yang Fahmi pun cakap, sudahlah Mak, jangan cakap apa-apa. Lepas tu saya pun pergi masuk bilik, saya nangis. Sebab masa tu girlfriend dia pun ada kat rumah tu. Jadi saya pun malu lah depan orang lain, saya kena marah. Saya pun masuk bilik. Masa tu kakak saya yang Johor Bahru tu ada di rumah saya. Dia cakap kenapa, dah lah mungkin anak-anak tengah muda ni dia panas. Tapi saya cakap, saya masa tu dah keras hati. Saya pun mengajuk. Saya tak boleh bawa kereta masa tu. Saya pun terus ambil kereta. Saya cakap, saya tak ambil kereta lagi. Saya cakap dengan kakak saya, jomlah kita duduk rumah Busu. Busu tu adik saya kat Teluk Kemang. Lepas tu kakak saya cakap, boleh ke bawa kereta? Boleh. Lepas tu saya pun pergi bawa kereta. Saya pergi rumah besok ni tu. Saya bawa kereta, saya pergi rumah adik saya. Dalam masa kat rumah adik saya tu, saya pun stres sangat. Saya cakap, jomlah kita pergi jalan kat Dabung. Tiba-tiba je idea tu datang sebab saya dah stres sangat. Saya cakap, jom kita pergi jalan Dabung. Saya pun suruh adik, anak buah saya tu dekat rumah tu, booking tiket. Kita pun pergi malam besoknya tu.
12 jam saya dalam kereta api, tapi saya tak rasa stres pun. Saya happy sangat masa tu. Lepas tu sampai kat Dabung, kita sewa kat Dabung satu malam. Sampai dekat Kota Baru tu, masa tu kita telefon kawan saya, SI Zaidah. SI Zaidah tu bawa saya pergi jalan-jalan masuk kat Kota Baru. Polis jugalah. Polis juga, kawan skuad saya. Lepas tu kita tak guna duit pun. Masa sebab dia bawa saya naik kereta semua kan. Cuma saya nak ringkaskan tu. Macam mana sampai insiden sampai dia boleh jadi, pergi ke rumah tu? Tak, itu yang first. Yang second tu saya balik daripada Dabung. Sampai kat rumah, saya pun tanya kat Fahmi. Sebab Fahmi ada beritahu kan dekat apa, Fahmi susah ke jaga Mama. Fahmi Mama habiskan duit Fahmi ke? Sebab bibi tu ada cakap kat adik saya habiskan duit Fahmi tu bagi duit ke adik-adik saya. Saya sedekah adik-adik saya, tapi saya tak pernah buat macam tu. Lepas tu Fahmi tiba-tiba, lepas tu alung kos saya nak rakam lah, sebab yang masa saya kena marah tu saya tak rakam. Lepas tu terus dia orang mengamuk-ngamuk. Semua bangun, berjangkit-jangkit. Bangun, semua bangun. Saya diam je, tak melawan. Saya diam je. Lepas tu saya dah marah sangat. Tak apalah kalau korang tak nak jaga saya, kau keluarlah, tinggalkanlah saya kat rumah ni. Itu je sekali saya cakap. Tiba-tiba si Farhan datang kat saya, dah angkat tangan dia. Angkat nampuk saya. Nampuk saya masuk ke dalam rumah yang tu. mana satu ah? Pak ni tadi abang depan Yang tadi yang kata nak minta maaf tu. Okey, tu so. Pak An tu dia dah angkat tangan nak empuk saya. Saya pun cakap, buatlah suka hati kau lah, biarlah saya mati. Lepas tu saya pun lari masuk dalam bilik, saya buat kerja saya macam biasa. Lepas tu saya tak lawan lagi. Tiba-tiba pula anak saya yang kecil tu pergi pula cakap, dah meracau-racau. Nak hentak siapa saya tak tahu, dah keluar nak naik motor bawa kayu. Dia nak sama ada pukul busu ke apa, saya tak tahu. Lepas tu kakak saya halang, kakak saya suruh istighfar. Lepas pada tu, okey, saya pun nak kena masuk hospital untuk potong tangan ni. Tangan saya sakit, saya nak kena potong tangan ni. Lepas tu, masa tu saya pergi buat kereta sendiri. Hari pertama tu saya masih tidur kat rumah, seorang-seorang. Saya beli barang makan semua, masuk dalam bilik sebab saya trauma sangat masa tu. Saya takut sangat, takut dia apa-apa kan. Saya kunci pintu dalam bilik. Besoknya tu saya hujan lebat pagi-pagi, saya pergi ke Teluk Kemang minta tolong ipar saya hantar ke hospital. Tapi doktor cakap tak boleh masuk untuk operate. Bilik penuh. Saya minta tolong pergi rumah kakak angkat saya di Mantin untuk tumpang sampai saya dipanggil untuk masuk ward. Malam tu saya dipanggil masuk ward, ipar saya dah balik. Saya masuk ward, anak pada kakak angkat saya tu bawa saya pergi ke hospital dan saya dimasukkan ward satu malam. Operate tangan saya ni, dibelah ni semua ni. Lepas tu besok dia tu kakak tu ambil saya, dah discharge, dia ambil bawa balik rumah dia. Saya duduk situ dalam masa seminggu. Sebab kakak tu tak bagi saya pergi mana-mana. Lepas tu saya Mocu tahu hal ni. Mocu ambil saya dengan Fakrul, bawa saya pergi buat rawatan pula. Untuk saya punya stroke. 5 hari saya pergi dekat Jelebu. Saya pergi berurut kat sana 5 hari berturut-turut saya pergi. Okey. Pergi buat urut, saya dah boleh jalan. Saya dah boleh cakap. Lepas tu selama tempoh duduk Mak Mocu tu saya jatuh pula. Saya terlentang, pinggang saya sakit. Lepas tu akak saya ambil pergi hantar rumah abang saya dekat madrasah. Masa kat madrasah tu abang saya dah carikan satu madrasah untuk saya belajar dengan kakak saya. Saya masuk sebulan daripada ni. Sebelum ni sebulan lah saya duduk di madrasah. Saya tak boleh belajar, pinggang saya sakit, saya tak boleh bangun. Lepas tu saya pergi rumah. Diorang tak pernah jenguk? Tak. Tak pernah. Diorang tak pernah jenguk? Tak pernah ziarah? Tak. Tapi dalam tu memang saya selalu orang hantar kat saya video-video yang dihina saya tu. Cakap saya musibah, saya babi, SI tak guna, apa macam-macam. Saya tengok benda tu, tapi saya sedih sangat bila anak buat saya macam tu.
Tapi bila saya anak saya yang sulung pun dah telefon saya. Tapi dia pun marah saya. Dia cakap saya dah terlampau panas. Saya masukkan dekat VTT. Ada 3 video saya masukkan. Saya dah terlampau tak tahan sangat. Lepas tu bila saya dah masuk tu, dia orang suruh saya delete. Saya delete. Sebab saya kesian kat dia juga. Saya delete. Dah delete video tu. Lepas tu saya pun hari yang saya dah habis madrasah, saya balik ke rumah adik Mana saya. dia? Panggil lah cepat. Lepas rumah adik saya tu, Ha? lepas rumah adik saya tu, saya pun balik ke rumah. Anak lelaki saya yang nombor 2 yang selama ni, dia orang ni tak suka. Jadi saya balik, saya duduk malam tu baru saya nak tidur atas katil tu. Sebab anak saya dah belikan katil untuk saya, untuk tidur. Lepas tu, atas katil tu, saya dengar bising-bising lepas 9 lebih. Saya pun keluar dengan jalan saya yang lemah ni. Saya pun keluar, saya tiba-tiba saya nampak anak lelaki saya yang besar tu. Saya nampak tiba-tiba dia datang. Dia cari apa, saya tak tahu lah, mungkin kunci kereta. Dia ambil beg yang saya bawa tu. Bukan beg ni, ada satu lagi. Lepas tu dia nampak saya, dia terus heret saya. 2 orang. Dia heret. Heret. Ni bila? Ni masa saya yang balik daripada madrasah tu. Okey. Saya dah duduk satu malam, dulu semalam lagi lah, baru nak malam tu. Lepas dia heret saya, dah heret saya tu. Saya cakap tolong jangan buat saya sakit. Dia kata kau pun bohong. Kau tak sakit pun. Dia cakap macam tu. Ha. Yang mana satu cakap macam tu? Fahmi. Fahmi yang mana? Gemuk. Lepas tu Tidur tadi yang tidur. dia cakap saya bohong. Kau ni dah gila sebenarnya. Dia ada sini. Tak tahu dia tak Mana, ikut tadi nampak yang seorang badan besar-besar tu bukan dia? Dia lah kalau dia ikut tadi besar tu dia. Okey, lepas tu. Dia kata saya dah gila, saya nak bawa kau pergi psikiatrik. Ha. Lepas tu bila sampai setengah daripada tu, saya ni luka ni kat sini. Kena tangan. Ni yang darah malam tu kan. Ni. Luka kat sini, lepas tu kat sini lebam-lebam. Lepas tu kaki saya tergantung kat tangga tu, sakit balik. Dia tarik macam mana? Lepas tu dia serit. Dia tarik kaki. Kaki? Daripada tingkat 3? Ya, tingkat 2. Tingkat 2? Bukan tingkat 1. Dia satu tingkat je. Okay, jadi dia tarik mama pakai kaki ni, dia Kaki. tarik Kaki lepas tu Orang jiran-jiran tak tengok ke? semua tengok. Semua tak tolong? Tak, Oh. takut dia dah warning. Dia warning apa? Dia warning, dia kata ni hal keluarga. Keluarga. Lepas tu bila Mana budak tu panggil lah dia apaan tu keluar. anak lelaki saya Tadi cakap kau nak cerita kat dalam balai, kau nak jumpa depan-depan, jumpa depan-depan ni. dalam Panggil dia keluar. masa saya tak boleh turun tu, Apa yang kau dapat privilege pula kat sini? masa saya turun tu kan dia tarik tu. Saya cakap saya sakit, tolong. Ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya sakit ni. Memang masa tu saya sakit. Lepas tu dia si kecil tu angkat saya sampai kat bawah. Ada satu tong tu dia lempar saya kat situ. Dia lempar. Yang mana satu yang lempar? Yang kecil tu yang kat rumah. Air. Oh, okey. Bila dia lempar saya cakap, masa tu anak saya nak tolong, dia tak berani tolong. Oh. Lepas tu dia lempar saya pegang kaki satu, Ustaz tolong saya. Saya tak nak ikut dengan tak ada tudung. Saya Salah. malu sangat masa tu. Dia kata tak ada. Lepas tu Pak An angkat saya baling saya dalam kereta. Tak, ini record je, bukan live. Live, record. Sebab bukan macam ni. Tadi sekarang ni dia cakap dia nak jumpa kita kat sini, nak selesai dengan mak dia dekat balai. Jadi bukan datang nak report. Kalau nak report saya tak payah bawa pergi balai. Saya bawa balik ke PD Port Dickson, tak payah datang dari Port Dickson, report berlaku insiden dekat Port Dickson. Jadi sepatutnya mana dia kata nak selesai cara baik. Kata nak minta maaf dengan mak dia. Pelatang mak dia nak jalan report. Mak dia dah withdraw report dah. Supaya dia lepas ni tak ancam mak dia lagi. Itu saja. Mananya? Itu je. OCS ada OCS? Bapa kena jumpa Asyik Tak, bukan. Bukan, masalah tuan macam ni. Kita ni datang ke balai ni sebab tadi dia kata dia nak jumpa ibu dia kat balai. Mak dia datang daripada Port Dickson ni, datang nak berdamai lah ni. Katakan dia nak minta maaf. Lepas tu dia tak ancam, tak pukul mak dia lagi. Itu je. Kita nak selesai macam tu je. Kalau nak jalan report, baik saya suruh jalan dekat Port Dickson. Tak payah datang daripada jauh. Sebab kes ni berlaku dekat Port Dickson. Orang tua ni bang. Tolonglah sikit tuan. Dia ada buat report ke Evolution? Ada, tapi dah withdraw. Pasal tak naklah dia kena. Pasal dia dalam kesian lah kat anak. Jadi dia tadi kan dia kata nak jumpa, datanglah jumpa. OC dah panggil saya dah.
Ni pun ini polis juga, SI di apa ni? Di PD. Saya baru 1 bulan pencen. Satu bulan. 10. Panggil lah kejap. Mana ni ya? Tadi kata nak jumpa kat balai. Farhan lah anak dia tadi. Farhan laki perempuan. Laki tu yang tinggi tu. Yang perempuan polis ni juga. Dia kata nak jumpa kat sini bang. Nak jumpa kat sini? Jomlah kita jumpa lah. Datang, tak suruh dia balik. Mak dia datang jumpa dia. Mak dia datang jumpa dia ni. Kita nak dia anak dia jangan pukul-pukul mak dia. Kita dah suruh itu je. Selesai lah. Panggil lah. 3 kali. Sampai tang ni tak main-main. Cik, saya pun polis, cik. Oh, Allah. Saya pun malu pun. Nak datang sini pun saya malu tau. Bukannya nak rekodkan bukan saya. Saya dah tak tahan dah dengan perangai anak saya. Dia tak tahu macam mana saya nak buat dah. Anak lelaki saya pun dah tak tahu nak buat macam mana dah. Sampai saya pergi Waktu tu, hari kejadian tu, boy ada? Dia pukul kau sekali? Dia buat report. Ha? Oh boy yang buat report sebab rumah dia. InsyaAllah. Tak apa kita selesai. Saya tengok Gila tak dia. dia punya TikTok. Memang menakutkan. Kalau sebagai seorang anak boleh cakap mak dia macam tu. Saya tak pernah tak doakan dia orang. Ya, betul. Saya nak sekali nak menuju jalan yang diredoi. Saya pergi belajar kat madrasah. Tak apa Cik Man, insyaAllah. Saya tak nak duduk dengan dia orang. Tapi kalau dia orang nak duduk dengan saya, baliklah. Baliklah. Saya nak berbual jaga saya sekarang. Duduk dalam rumah saya. Dia kata apa? Macam mana? Sekarang ni, dia tak nak jumpa. Tengok. Mana nak jumpa dengan Ayu? Ayu tak nak ambil rekod cakap. Cik. Tak. Relax lah. Ni sekejap, relax lah. Tahu pakai sekarang ni cik, dia beritahu. Sekarang ni minta tolong tu sebab dia tak nak jumpa pula lah. Saya tak tahu mana satu Farhan ke apa ke, dia kata nak proceed pun proceed. Tak kenapa korang bela sangat? Bukan benda, kita ikut arahan. Kalau cik nak buat report boleh masuk report. Kita terima tu. Macam tu je tu. Report tak masalah. Kau panggil Ayu kan? Tak, OCS siapa? Tak, OCS siapa? Inspektor 10. Minta saya kata saya nak jumpa. Saya dah bagi tahu dah 2 kali. Cakap saya nak jumpa lah. Saya cakap saya nak jumpa jap. Sebab di tengah Jangan buat macam ni. Orang datang daripada jauh ni. Benda ni nak settle. dia tahu tapi dia bagi tahu tadi kata Jadi tak, kalau dia nak buat report, dia nak buat report apa? tak, itu saya tak tahu. Dia nak buat report apa? Jadi sekarang ni kalau cik ke dia makcik ke nak buat report ke boleh buat report. Come on lah. Kita dengar, kita ni awak dalam uniform, dengar tak? Awak dalam uniform. Saya tahu semua kerja polis. Okey? Kita faham, kita saling faham. Saya pun keluarga polis juga. Dan sekarang ni mak dia datang daripada jauh, ada tak perimanusiaan sikit panggil anak dia keluar? Dia tak nak jumpa cik. Dia tak nak keluar. Takkan korang tak boleh bagi arahan dia keluar? Tak boleh. Tak Sebab boleh. dia nak buat report. Kalau cik buat report boleh. Sebab dia kita dah bagi siapa nak buat report. Kalau mak dia nak pergi masuk buat report kan cik nak buat report kan boleh. Tak masalah. Maksudnya awak tak bagi saya muka lah. Cik kena buat report boleh tak masalah. Tak, maksudnya tak bagi, kau tak bagi aku muka lah. Sebab arahan OCS saya macam tu tadi. Tak, OCS kau panggil lah turun, saya nak jumpa. Dia tengah meeting. Ha? Tepi tu je bilik dia. Alah, janganlah buat. Kau Sebab saya pun arahan ni pun saya bagi tahu kata so bagi tak, tahu. tadi apa yang pegawai cakap? Tadi kat sana dia cakap tak apa tuan, kita jumpakan dekat balai. Itu awak punya apa ni kan anggota cakap kan? Yang mana pagi tadi ke apa? Ya. Polis je. Ya saya cerita pun law dia. Saya macam pun mana kan. juga. Saya tak, ya kalau tahu law. Kalau sarjan Tak. katakan tu Tak, tadi dekat sana saya dah cakap SOP polis tak boleh aturkan pertemuan, betul? Betul tak? Kan? Tapi dia kata tak apa tuan, kita jumpa kat balai. Kat balai ada tempat tu kita boleh jumpa kat tepi tu. Sekarang ni sampai balai aku dah tunggu 1 jam. 1 jam dalam kereta. Tiba-tiba kau datang dengan kau punya act sikit, kau punya action, kau cakap dengan aku, lepas tu kau sound pula budak aku jangan tangkap gambar. Come on lah. Kita saling hormat. Tak, kau hormat sikit, saling menghormat. Okey, boleh? Tak, boleh tak kita saling. Tak, bukan tak, kita saling menghormati boleh? Boleh, saling menghormati boleh? Boleh tak? Kita boleh tak? Jadi sekarang ni bagi tahu dengan dia, mak dia kat luar ni jumpa. Tak, saya dah bagi tahu 2 kali. Apa ni yang baju biru dalam live tadi. Jadi kalau macam tu tak payahlah kita tunggu sini. Lain kali anggota tak payahlah cakap suruh saya tunggu kat luar ni. Itu saya tahu, saya tak kerja tadi. Saya baru masuk dulu. Itu saya tak tahu. Ada sarjan yang tahu. Tak yalah cakaplah dengan OCS. Ni balai je bang. Bagi tahu dengan balai, bagi tahu dengan ketua balai. OCS ketua balai kan? Okey, bagi tahu dengan dia saya nak jumpa sekejap. Inspektor kan? Ya. Okey, saya akan bagi tahu. Okey, bagi tahu. Okey. Cakap saya nak jumpa sekejap je.
Dia orang memang tak ada. Tak apa. Ambil full rakaman tak apa. Cik Mas, macam ni Cik Mas. Saya punya cadangan, balik ke PD, jalan report. Abang nak report tu, Pak ni dia nak tunjuk dia punya kuasa. Tak apa, kita tunjuk kita punya kuasa. Kita pergi Wisma lah. Kita pergi Wisma Semboyan. Lepas tu kita ambil buat keterangan. Lepas tu kita kena jalan report juga ni. Betul. Tak Cik Mas. Cik Mas kena jalan report. Sebab apa tahu? Sekarang ni dia orang ni macam ingat ibu aku ni takkan Sampai hati. sampai hati. Jadi kadang-kadang kena bagi dia duduk lock up sekejap. Faham tak? Bagi dia duduk lock up sekejap, baru kita negotiate. Kalau nak settle, kita nak withdraw report, okey. Baru kita minta proposal kita. Faham tak? Faham. Ha? Sebab ni kalau macam ni, dia memang nak sidang kita. Kita tengok pegawai Jom mana lah. yang bantu. Jadi ya. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kes ni yang punca utama dia, kejadian lebih kurang bulan 6, 4 bulan lebih kurang. Masa tu dekat rumah saya ada tegur anak saya pasal live TikTok dia. Lepas tu anak saya marah-marah. Dia cakap jangan campur hal dia. Saya terus bila dia dah marah-marah, saya terus masuk bilik. Lepas tu besoknya tu saya pergi rumah adik saya dan kita orang bincang untuk pergi healing 3 orang. Lepas tu kita pergi ke Dabung tanpa pengetahuan anak-anak saya. Saya pun pergi naik kereta api 12 jam, balik 12 jam. Lepas tu balik daripada Dabung tu, saya pun balik ke rumah dengan kakak saya. Sebab kakak saya masa tu jaga saya sebab saya sakit stroke sebelah badan belah kiri. Sebab anak-anak saya dah sibuk berniaga nasi lemak 4 pagi. Jadi bila dah balik tu, dia orang bising-bising kat saya sebab saya tak beritahu dia orang pergi ke Dabung tu. Lepas tu anak saya semua maki-maki saya, jerit-jerit, cakap saya mak tak guna, tak pernah jaga dia orang. Sebab selama ni saya ada satu bibi dekat rumah lebih kurang 30 tahun. Dan masa tu saya bekerja, bibi yang jaga dia orang ni kat rumah. Lepas tu malam tu dia orang dah bising-bising, maki-maki saya, babi, sial semua. Jadi saya pun rasa macam tak ada arah lagi dah. Besoknya tu saya pergi hantar kakak saya rumah adik saya dan saya balik rumah kejap. Sebab lusa ni tu saya nak pergi hospital untuk operate tangan saya ni. Tangan yang saya ni nak operate. Jadi lepas tu saya pun pergi ke rumah adik saya pagi-pagi untuk hantar saya ke hospital. Jadi saya punya ipar hantar saya ke hospital. Tapi masa tu saya tak boleh duduk hospital sebab hospital penuh. Pembedahan tu pun tak boleh buat hari tu. Jadi saya minta tolong ipar saya hantar ke Mantin. Mantin tu rumah kakak angkat saya dan ditinggalkan saya situ. Lepas tu malam tu doktor berpanggil masuk ward untuk buat operate malam tu juga. Lepas tu pagi besok tu saya dah boleh keluar. Kakak angkat saya tu ambil saya dan bawa saya balik rumah dia. Lepas tu saya duduk situ seminggu. Dalam pada tu saya telefon adik ipar saya perempuan minta tolong. Lepas tu nak bagi tahu saya nak buat rawatan. Sebab saya stroke masa tu saya tak boleh jalan, saya tak boleh cakap, suara saya semua tak ada. Saya pun pergi berubat di Jelebu, Haji Lugua. Lebih kurang 5 hari adik ipar saya bawa saya pergi dengan anak dia. Kita orang berulang alik selama 5 hari tu. Lepas tu masa tu saya dah tinggal rumah adik ipar saya. Selepas pada tu dalam masa 2 minggu ke macam tu, saya jatuh kat bilik air malam dan saya sakit pinggang saya, kakak saya ambil dan bawa saya, kakak saya ambil. Apa tu abang saya daripada Hulu Langat bawa saya pergi rumah dia kat madrasah. Lepas tu dia orang carikan saya tempat belajar madrasah. Dapat di PD. Saya pun balik ke PD. Saya dan kakak saya datang dari UJB, masuk dalam madrasah lebih kurang sebulan. Dalam tempoh tu saya sakit pinggang, saya tak boleh bangun, saya nak pergi belajar tak boleh. Saya pun keluar dalam seminggu saya duduk luar, saya buat treatment Terajam. Dalam tempoh tu saya duduk rumah saudara saya. Saya duduk situ
Lepas tu saya berhenti madrasah sebab kami dua-dua sakit. Saya sebenarnya harapkan kakak saya jaga saya. Tapi kakak saya pun sakit, kita orang keluar. Kita minta berhenti. Hari Khamis tu kita orang dah start berhenti sebab Maulidur Rasul. Saya pun pergi rumah. Sementara tunggu ni, anak saya yang nombor 2 tu dia dah tahu saya kat madrasah. Dia dah selalu. Apa nama dia? Muhammad Fazli. Boboy ambil saya hari-hari, hantar makan kat saya sebab saya dah tak sihat. Kemudian dia ambil saya, bawa pergi rumah adik saya malam tu sebab dia kerja. Malam tu baru dia ambil. Bila saya balik rumah anak saya malam tu, saya baru nak tidur. Dalam pukul 9 lebih, saya ada dekat dalam bilik tu sebab siang tu anak saya dah belikan katil dengan tilam untuk saya. Katil bujang. Jadi saya dah terlena, saya dengar bunyi bising-bising. Saya dengar suara anak saya yang boy ni jerit dekat bawah. Saya pun keluar. Lepas tu bila saya keluar daripada bilik dia, tengok anak saya yang nombor 3 tu, Fahmi tu datang, terus cari-cari beg saya. Dia tanya mana kunci kereta. Saya cakap tak ada. Saya terus nangis masa tu. Sebab saya dah terlampau takut dengan keadaan dia orang datang tu. Lepas tu anak saya cakap, sekarang dah jumpa je jerit. Dah jumpa kat sini. Saya tak tahu dia jerit pada siapa. Lepas tu saya tengok anak saya nombor 5 naik. Dia dua orang ni heret saya. Heret daripada tu, saya pegang kerusi malas yang ada dekat situ. Saya cuba nak protect diri saya, tak boleh. Lepas tu saya tak boleh juga. Saya dah cuba tarik-tarik sebab tangan saya pun tak kuat dua-dua. Jadi saya pun terlepas kerusi malas tu, dia orang heret saya. Heret sampai kat tengah tangga tu. Bagaimana cara dia heret Kaki tu dia tarik. Dia tarik bagaimana? Boleh bagi tunjuk contoh tak? Saya tunjuk contoh macam mana. Dia orang tarik. Lepas tu seorang tarik macam mana? Macam ni dia tarik? Seorang tarik tangan. Seorang tarik tangan, dia tarik begini. Satu lagi dia tarik dengan yang ni Betul Mak Ya. Baik. Lepas tu saya pegang, dia 2 orang. Saya pegang dekat besi tepi tangga tu. Kemudian saya dah ketatkan tangan saya ni dekat besi tu. Ibu anak saya nombor 5 tu turun angkat saya. Lepas tu sampai kat bawah tu, jalan tu, dia baling saya kat bawah tu, dekat tong sampah tu. Tu ada satu ustaz dekat situ, saya tak kenal. Saya terus pegang kaki dia, minta tolong. Masa dia orang heret saya pun, saya dah berjerit-jerit daripada atas, minta tolong. Semua orang tak berani tolong. Lepas tu saya pegang kaki ustaz tu pun tak berani tolong. Lepas tu tiba-tiba anak saya yang nombor 4 ni, Pak Anit, terus campak saya dalam kereta klisa. Lepas tu dia orang bawa saya. Lepas tu saya cuba buka pintu. Saya nak terjun. Tapi seorang anak saya, Pak An tu, tutup pintu tu balik. Dalam kereta tu Fahmi tu cakap, oh kau dah gila kan? Kita nak hantar kau psikiatrik. Kau dah gila, kita hantar kau hospital. Saya cakap, saya tak gila. Saya okey, saya tak gila. Sebab dia asyik cakap saya gila je. Sampai kat rumah, dia buka pintu kereta. Saya jerit-jerit nak minta tolong tapi tak ada orang masa tu. Lepas tu dia orang bawa saya masuk, pimpin saya masuk dalam rumah. Saya memang tak boleh jalan. Kaki saya dah sakit. Sampai dalam rumah dia suruh saya duduk. Anak saya seorang nombor 4 tu bagi saya air dengan botol. Dalam botol air mineral. Saya tak nak, saya campakkan. Lepas tu dia ambil satu air dalam cawan, dia suruh minum, saya tak nak. Lepas tu bibik saya keluar bising-bising kat saya. Cakap macam-macam, saya tak dengar. Saya buat tak dengar je. Saya tak pandang pun muka dia orang. Sebab saya terlampau takut masa tu. Lepas tu polis datang. Ada polis datang, nasihat saya suruh saya tenang, suruh saya masuk tidur. Dan lebih kurang saya tak ingat pukul berapa. Lepas tu, masa saya tidur tu, saya tengok anak saya yang temankan saya tu, saya tak tidur, saya pura-pura tidur, saya selimut. Lepas tu saya tengok ada anak saya tu yang temankan kat bawah tu dah tak ada. Saya terus pergi kat pintu, saya kunci pintu. Saya dengar, masa tu dengar orang bising-bising kat luar. Saya pun ambil satu kain, saya buka tingkap peluang luas supaya orang nampak saya. Saya angkat kain tu lambai. Tapi kain tu saya tengok warna hitam. Lepas tu saya tukar, sikit ambil warna putih. Saya kuat-kuat, saya lambai. Saya nampak ada orang lari kat saya. Lepas tu saya nampak anak buah saya datang. Isteri anak buah saya. Anak buah saya, nama saya tak tahu, tapi tak ingat. Isteri dia yang, saya panggil dia Yaya, Aboy, isteri Aboy. Lepas tu, dia pun suruh saya. Dia cakap, Mama buka je pintu keluar. Saya pun kuatkan diri saya cuba buka pintu. Bila saya buka pintu, memang pintu tu saya kunci dari dalam. Bila saya buka pintu, dia orang dah kat pintu. 3 orang halang saya, tak bagi saya keluar. Lepas tu saya jerit-jerit dari dalam minta tolong. Tolonglah saya, tolong saya. Saya takut ni, saya takut anak saya apa-apakan saya. Saya cakap, dia orang pun cakap, ni sabar, nanti kita orang tolong. Saya dengar orang cakap macam tu kat luar. Lepas tu tak lama pada tu, saya dengar bising-bising kat luar. Dia macam panjat pagar, bunyi tu lah. Saya tak nampak. Saya tengok anak lelaki saya cuba masuk dalam rumah. Lepas tu anak lelaki saya masuk tu ada anak buah saya pun dah masuk 2 orang. Masa tu dia orang tenangkan saya. Lepas tu tanya,
anak buah saya, Aboy tanya saya, kenapa jadi macam ni? Saya cakap, saya tak tahu, saya tadi kena heret. Lepas tu dia kata, tenang dulu. Lepas tu dah lama-lama dia orang dah ada ke dalam rumah tu. Tanya kat anak saya tak mengaku yang dia orang dah hina-hina saya. Sebenarnya selama ni saya diam aja. Dia orang tuduh saya masuk dalam live dia orang dan hebohkan cerita. Padahal saya tak pernah masuk live dia orang. Sebab saya memang ada satu je akaun TikTok. Mama Mas tu je satu. Lepas tu dalam kelamaan yang malam tu, kejadian malam tu saya dah trauma sangat. Itu Aboy pun bawa saya keluar, tanya, "Kang, Mama nak ikut siapa?" Saya cakap, "Mama nak ikut korang. Mama tak berani duduk dalam rumah ni sebab keadaan dia orang yang agresif tu, badan dia orang besar tu." Adakah Mama dipaksa ketika sahabat semboyan, tim daripada HQ datang, adakah Mama dipaksa untuk keluar daripada rumah ataupun Mama rela hati? Mama dengan rela hati je sebab Mama masa tu memang trauma. Lepas tu Mama rasa selamat bila korang datang kat rumah. Okey, ketika kita masuk di dalam tu, adakah semboyan buat kekerasan terhadap anak Mama? Tak ada. Masa tu tak ada apa-apa pun, cakap elok-elok je dengan Fahmi masa tu. Sebab Pak An masa tu dekat luar rumah. Dia orang cakap, Mama pun tengok kat luar tu. Bila Aboy bawa pimpin Mama masuk kereta, baru Mama tahu ada polis kat luar tu. Ada polis beruniform. Ke Mama di dalam, sebelum kita masuk terjah kat dalam, apa yang dilakukan oleh Pak An dan adik anak-anak Mama lah? Dia cuma tahan saya untuk keluar je. Masa tu dia tak ada buat apa-apa. Sebelum tu dia orang torture mental saya. Dia cakap, "Saya dah gila. Besok kita orang nak bawa engkau pergi kubur Abah. Nak pergi buat pengakuan." Saya diam je, saya tak cakap apa-apa. Saya pun dengar Pak An dia jerit kat telefon. Dia call Alung. Dia cakap, "Mana surat tu? Saya tak pasti apa surat. "Mana surat tu?" Alung cakap, "Dalam kereta aku lah. Aku dah bawa balik." Saya diam je. Saya tak tahu apa surat yang dia orang sebut tu. Jadi bila dia nak suruh Mak sign lah? Saya tak pasti. Saya tak tahu. Tapi dia cakap ada surat. Kenapa nak suruh sign surat tu, surat apa? Saya tak tahu apa surat. Baik, sebenarnya punca dia bergaduh ni sebab apa, Mak? Adakah sebab duit? Dia sebenarnya macam ni. Masa saya kena pukul malam tu, adik saya yang bongsu ada mesej saya. Mesej. Dia cakap, "Susah-susah engkau jual aja lah rumah tu." Sebab benda tu adik saya terlampau simpati kat saya. Sebab masa tu saya sakit. Dia takut saya stres, saya akan jadi jam. Doktor dah cakap macam tu. Jadi dia pun kesian kat saya. Dia cakap, "Kau jual je lah rumah tu. Hantar bibik tu balik Indon." Jadi benda tu dia orang dah dapat masa yang gaduh tu, masa gaduh yang pertama tu, dia dah ambil telefon saya tu, dia screenshot, dia hantar kat Kak Long. Itu yang dia buat modal hari-hari dalam TikTok dia. Dia cakap busu tu hamakkan duit pencen saya. Mama sebagai seorang ibu, apa perkataan yang Mama tak boleh terima yang dia cakap sebagai seorang anak lah? Masa malam kejadian yang kedua tu, dia cakap, "Kau ni anak haram, babi, sial." Lepas tu dia kata, "Kau pergilah. Kau keluar dari rumah ni, suruh adik kau jaga." Itu yang tu. Lepas tu dia dalam TikTok dia, setiap TikTok yang keluar tu, yang orang send kat saya tu, saya tak tengok TikTok dia. Orang send video ni, perkataan yang saya tak boleh ingat. Kau ni polis dah pencet. Dulu orang hormat kau SI. Yang tu, lepas tu kau ni, dia cakap bodoh. Macam-macam lah. Dan ada perkataan lagi yang musibat. Kau ni musibat. Semua keluarga kau semua tak elok. Yang tabligh ni Syiah. Adakah anak-anak Mama ni ada buat ugutan bermaksud ni aku akan pukul kau, akan bunuh kau? Ada tak dia keluarkan kenyataan? Dia ada cakap, "Kalau kau mati aku tak nak tanam kau lah. Aku takkan tanam kau." Itu ada saya tengok video tu. Sebenarnya pada hujung nyawa saya ni, saya nakkan anak-anak saya sebenarnya. Saya nak anak-anak saya jaga saya masa saya sakit. Saya nak anak-anak saya belai saya. Saya tak nak anak saya maki saya. Anak perempuan saya maki saya, panggil saya kau dalam telefon. Anak-anak lelaki saya lebih agungkan bibi yang jaga dia daripada saya yang melahirkan, yang mengandungkan dia orang. Sabar, Mak. Saya nak hidup dengan adik-beradik saya pada
halang saya untuk jumpa adik-beradik saya. Adik-beradik saya tak pernah hasut saya, tak pernah nak minta duit saya. Tak pernah pun dia orang hasut saya untuk jual rumah. Tak pernah pun. Saya tak pernah pun cerita nak jual rumah. Sebab saya sayang rumah tu, saya beli daripada titik peluh saya masa saya bekerja dengan suami saya. Mak sabar mak, ni semua dugaan. Kita doakan Pak An ialah cepat kembali lah. Saya doakan anak-anak saya insaf. Saya minta maaf. Nak bersama-sama dengan anak-anak mama lah mak. Saya nak semua anak saya duduk sebumbung InsyaAllah mak. tanpa orang lain dalam rumah saya. Saya nak bina hidup baru dengan anak-anak saya. Jadi mak akhir kata mak Saya ampunkan dosa anak-anak saya. Saya tak pernah tak doakan dia orang. Saya ampunkan dosa-dosa dia orang. Sekiranya saya mati awal, ampunilah dosa saya. sabar mak. Saya perlukan ketenangan dalam usia saya. Telah banyak dicaci saya. Dah banyak cakap kata-kata buruk kat saya. Tapi saya tetap maafkan anak-anak saya. InsyaAllah. Jadi itu saja daripada mama. Mama ni last daripada saya nak tanya, adakah adik-beradik tolong ni pernah cakap dengan mama yang menolong mak ni, mama cakap mak minta duit mak, ini mama share apa, tak ada mak semua tolong ikhlas ya. Siapa yang tolong saya tu semua ikhlas tolong saya sebab kesiankan saya. Saya sakit. Saya sakit selama ni. Saya sakit. Semua orang ikhlas. Sampaikan saya jaga saya punya mulut ni supaya tak ceritakan pada saudara mara. Sampai semua kawan saya, anak buah saya pun tak tahu hal ni berlaku pada diri saya. Saya terlampau sorok kan, malu. Sebab saya malu. Sebab saya malu dalam pasukan polis. Saya malu. Masa ketika mau balik tu, yang dia ambil mama daripada rumah kedai, rumah boboy, daripada rumah boboy, dia bawa balik mama, dia terus kurung dalam rumah ke? Boleh cerita sikit? Dia cuma tak bagi mama keluar. Jadi dia tak kurung boleh, kat dalam lah. Dia tak kurung. Polis tu suruh mama tidur kat dalam. Tapi Sebelum polis datang? dia suruh mama duduk kat kerusi kat depan tu je. Betul. Kat hall. Lepas tu lepas polis datang, baru polis tu nasihatkan suruh mama rehat. Tidur dulu. Besok pagi mungkin ada sesi kaunseling dengan ustaz. Tapi masa mama nak tidur tu, Mak dah masuk bilik, Mak dah baring, dah pura-pura tidur. Mama berdoa supaya Allah menghantar bantuan masa malam tu. Sebab mama takut, tak tahu apa benda yang mereka nak lakukan. Sebab mereka tak tidur malam tu. Jadi, bila ada bantuan tu, mama bersyukur sangat. Tak ada siapa yang paksa mama keluar pada rumah tu. Tak ada siapa yang kata paksa mama suruh ikut malam tu. Sebab mama dengan rela hati nak ikut. Sebab mama rasa dah terancam sangat malam tu. Walaupun itu anak-anak mama. Mama dah tak kenal dia orang dah. Sikap dia orang tu mama dah tak kenal langsung anak-anak mama. Walaupun dulu dia orang ni menjaga mama masa sakit. Tapi keadaan yang terkini tu mama langsung tak boleh langsung. Tak kenal. Apa yang ibu tak sayang anak. Pesan apa-apa? Sebagai seorang ibu, saya mohonlah, walau jahat pun mana mak tu, tolonglah hormat dia. Tolonglah sanjung dia. Tolonglah jangan sakitkan hati dia. Jangan caci dia. Jangan babi-babikan dia. Jangan marah dia. Sebab anak perempuan ni, dia pun akan menjadi ibu. Jadi, tolonglah hormat mak sendiri. Tolonglah hormat mak sebagaimana kau hormat bapa kau sendiri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz daripada Semboyan Malaysia dan Mama Masura bersama sahabat saya Azan. Hari ini kami berada di Balai Polis Teluk Kemang untuk membuat satu report terhadap anak dia lah yang cuba ugut mak dia dan
dan apa kita buat cover report lah jadi saya harap pada anak dia kalau boleh nampak ibu sampai malam sampai malam. Kita sebagai seorang anak takkanlah tak ada hati bila mak macam ni nak berdiri pun nak jatuh-jatuh. Jadi minta beri kerjasama, minta maaf dengan mak, tak susah mana pun. Alright, itu saja daripada saya. Jadi mama ada apa-apa nak cakap? Itu saja mak dia pun dalam keletihan. Itu saja daripada saya. Kami dah buat report lah, insya-Allah. Terima kasih dan assalamualaikum.